Assalamualaikum. So apa khabar semua? Saya dah lama tak bercakap-cakap. Semalam saya ingat saya sempatlah nak buat AB Live. Tapi semalam ada new dealer orientation on NDO. So saya tak boleh lah. Dan malam ada meeting dengan tim Indonesia. Dan kemudian meeting lagi dengan J100. So jadi semalam ada 3 session. Disebabkan 3 session saya tak sempat nak AB Live semalam. Tapi insyaAllah kita akan start balik aktiviti AB Live kita pagi-pagi sekitar jam 7.45 sementara MCO ni. Sebab sekarang MCO, so jadi saya tak masuk office. Saya work from home mostly, kecuali Isnin dengan Selasa ni saya ada dekat ni kan, ada dekat office, tapi yang the rest tu saya akan start work from home. So insyaAllah lah lepas ni kita akan hidupkan semula aktiviti AB Live. Kenapa? Sebab saya rasa AB Live ni adalah platform yang sangat cepat untuk saya berkomunikasi secara direct dengan tuan-puan bagi memudahkan kita lah sama-sama untuk berkongsikan ilmu, tak kira lah keuangan ke kekeluargaan ke isu semasa kan, dan of course tentang emas pelaburan. Ya, Puan Adibah kata MCO lagi, subhanallah. So jadi kita kena bersedia. Itu MCO tidak menakutkan lagi. Yang lebih menakutkan Puan Adibah, hari ni macam kita kata kita nak bincang isu semasa. Kejap saya cek hari ini saya terima maklumat kata Laut Cina Selatan sedang berpesta dengan kehadiran pelbagai jenis kapal perang dan jet tempur. Hari ini dunia bukan setakat takut dengan COVID, bukan setakat takut dengan keberkesanan vaksin dalam masyarakat, dan kita juga sedang takut berlaku MCO ketiga, MCO tu mana berlaku, takut berlaku perang dunia ketiga, perang ketiga, panggil apa tu? Dekat sini dia kata kapal selam berkuasa nuklear milik China sedang menuju ke Laut Cina Selatan. Dan saya percaya ini juga menjadi punca kenapa, sebahagian daripada sebab kenapa harga emas naik balik emas. Subhanallah, kita ni kan harga emas turun, kita duk tunggu nak turun lagi, tapi terlalu banyak isu, jadi harga emas tak turun-turun pun. Macam saya sendiri, saya dah ambil keputusan kata saya tak mau fikir pasal harga dah, saya nak fikir pasal gram saya kena bertambah. So jadi saya harap tuan-puan ada mindset yang sama, sebab sekarang ni dah masuk ke dalam ketakutan, kata takut berlaku perang dunia ketiga kan. Apa kesannya bila berlaku perang dunia ketiga tuan-puan? Of course ekonomi nombor 1, politik nombor 2, dan yang paling penting adalah nilai mata wang dalam kebanyakan negara akan jatuh. Waktu itu yang kita nampak seolah-olah harga emas semakin naik. Sebab apa? Sebab kebanyakan pelabur dia semakin beralih kepada safe asset. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Terima kasih sebab bersama saya. Tadi saya bagi tahu dekat tim saya nak buat AB Live sebab saya expect tim untuk bertanyakan soalan apa yang tak faham. Pagi ni juga saya share lah kata sesiapa penulis konten yang ada bakat dalam penulisan, yang orang kata boleh influence people through your writing, yang ada follower 5,000 at least ataupun 10,000, saya agak confident bahawa tuan-puan boleh menjana pendapatan melalui public gold dalam tempoh 3 tahun sekitar 50,000 hingga 100,000. Saya agak confident. Kenapa? Sebab dah proven record dalam kebanyakan penulis-penulis konten dekat media sosial. Cuma tuan-puan kena faham strategi. Sebab itu yang saya buat pengumuman tadi pagi, bagi sesiapa yang ada follower seramai 10,000, yang belum ada coach, yang belum ada cikgu, yang belum ada orang yang nak melatih tuan-puan boleh hubungi saya. InsyaAllah saya akan guide cara bagaimana tuan-puan dalam tempoh 3 tahun di hadapan tuan-puan at least lah menjana 50,000. Paling average tu 50,000 atau hingga 100,000. 3 tahun bagi saya masa. So jadi kita akan bagi bimbingan, kita akan train, kita akan bagi kefahaman yang cukup, dengan syarat tuan-puan kena komit untuk bekerja dan rajin membaca 3 tahun pertama sahaja. Itu je saya minta. Tak minta lebih. Selebihnya platform kita sediakan, kita akan bagi bimbingan. Okey. Tadi ada beberapa yang WhatsApp saya. So saya minta bagi media sosial punya link supaya saya nak tengok media sosial tuan-puan ni bagaimana. Saya nak tengok sesuai tak media sosial begini, sesuai tak untuk kita marketkan ke arah jenis ataupun ke arah sasaran 50,000. Dan yang menariknya tuan-puan, bekerja di dalam public gold, kita tak perlu bekerja secara active income. Ianya adalah
passive income. Maksudnya income dia tu tak perlu dia bekerja one time, but the income will be continue, you know. So dan lagi satu of course yang menariknya adalah dia juga memberikan kita satu kepuasan sebab kita boleh berbakti kepada masyarakat lah untuk berkongsikan ilmu tentang emas. Kita tak ajar orang untuk berbelanja yang bukan-bukan. Kita ajar orang berbelanja dekat PG Mall yang memberikan cashback, yang memberikan insentif. Kita ajar orang menabung emas yang akhirnya baik untuk masa depan mereka. Okay? Faham? So jadi sesiapa yang ada 10,000 ke atas follower boleh WhatsApp saya dan saya akan saya akan call untuk kita bincang untuk saya guide apa yang tuan-puan perlu buat. Okey? Bagi yang tidak ada follower seramai itu 10,000 ke atas, tuan-puan tanya habis tu saya macam mana? Bagi tuan-puan yang belum ada follower seramai itu, tuan-puan boleh mulakan dengan mendaftar akaun Emasgap dan belajar menabung emas dulu. Belajar dulu, nanti dah faham, dah tahu cara, insya-Allah di masa depan pun semua orang sebenarnya berpeluang untuk membina pendapatan melalui public gold, tak ada masalah. Sebab apa tuan-puan? Sebab di zaman yang MCO dah masuk 3.0 ni, at any time semua orang berisiko untuk hilang kerja. Kalau kita tak buat sekarang, kita tak sediakan cushion siap-siap untuk pendapatan kita, tak sediakan backup untuk pendapatan kita mungkin kehilangan pendapatan pada bila-bila masa. Okey? So ramai orang bila saya share pasal keuangan dia kata, tak naklah hidup macam Kak Lopa ni, solo profile di bawah kemampuan. Ini adalah pilihan tuan-puan. Okey, ini adalah pilihan sebab akan tiba masa kita akan berbelanja above orang lain tapi duit kita tak habis. Ini saya cerita pengalaman peribadi. Maksudnya sekarang pun I mean that I can have everything that I want, tapi dalam masa yang sama saving kita masih banyak. Itu yang sasaran saya mendidik tuan-puan. Sebab saya betul-betul serius nak, kalau boleh kita semua marhin-marhin macam kita memiliki satu tahap yang mana tidak bekerja pun pendapatan sentiasa ada. Okey, dan cara yang paling mudah saya nampak adalah melalui platform public gold dalam rangka yang di-100 sebab segala-galanya disediakan. Okey, so jadi jangan rasa susah hati sangat, cuma WhatsApp, ambil tindakan, insya-Allah kita akan kongsikan apa cara dia lah. Okey. Yang masih baru, yang belum faham apa itu akaun Emasgap. GAP adalah Gold Accumulation Program, GAP. Dia ada dua sebenarnya. Ada orang dia tak suka simpan emas, dia suka simpan silver. So silver adalah SAP, Silver Accumulation Program. Kalau maksudnya bila tuan-puan mendaftar GAP, automatik tuan-puan akan dapat juga akses kepada SAP, iaitu Silver Accumulation Program, dan tuan-puan boleh buat keputusan nak menabung emas atau nak menabung silver di masa depan. Tuan-puan buat keputusan sendiri berdasarkan ilmu yang ada, sebab tugas pendidik macam saya, kita cuma memberikan bimbingan cara nak buat, bila nak menabung, bagaimana nak menabung, tapi keputusan untuk simpanan tu tuan-puan buat sendiri. Okey? Tapi bagi emas, semalam ada suri rumah dia tanya saya, dia kata dia nak buat EPP tapi dia takut dengan komitmen bulanan. Bagi suri rumah yang tidak ada pendapatan tetap, dia rasa macam takutlah nak bayar bulan-bulan 10 bulan kan, bayar 10 bulan dapat emas macam ni kan, takut kan. So jadi puan boleh juga buat akaun Emasgap EPP dengan diri sendiri, tak payah EPP dengan public gold. Maksudnya bila-bila masa tuan-puan mampu menabung walaupun RM100, tabung je dalam akaun Emasgap. Kalau mampu 100.5, tabung je 100.5. Menabung mampu 200, menabung je 200. Nanti keluarkan, barulah tuan-puan keluarkan sama ada bunga emas macam ni ataupun dinar macam ni. Okey, dinar ni bentuk dia bulat, emas gold bar adalah bentuk 4 segi. Dua-dua ini berketulinan 999. Akaun Emasgap emas 999. Tuan-puan bila menabung emas kena start ada minda pelabur. Tak mau dah kata nanti boleh pakai tak, nak lebur buat emas 916. Kalau tuan-puan nak lebur emas, seolah-olah tuan-puan downgradekan kekayaan emas tuan-puan daripada 999 tanpa campuran logam macam ni emas yang tak ada campuran logam langsung, kepada emas 916 yang dah ada campuran logam untuk dilenturkan dia supaya dia keras sikit. Subhanallah, emas saya ni berapa kali dah jatuh, saya dah reda je lah. Sebab apa? Sebab ini memang untuk saya buat habilah sajalah, untuk tunjuk bila ramai yang belum kenal apa itu jongkong, apa itu dinar.
1 dinar 4.25 gram. Kalau 5 dinar darablah dengan 5, 4.25 darab 5. Kalau 10 dinar darablah 4.25 darab dengan 10 kali. Macam tu. So dapatlah 10 dinar. 1 dinar ini bersamaan dengan 1 ekor kambing. So jadi daripada 1400 tahun lepas. Sekarang kita semua takut kalau berlaku perang dunia ketiga. Jadi apa yang kita buat adalah kebanyakan pelabur dia beralih kepada safe asset. Safe asset ni emas lah. Emas ni kenapa? Dia adalah komoditi yang kalau berlaku sebarang pergolakan ekonomi ke, sosial ke, politik ke, emas adalah salah satu-satunya aset yang tidak akan terpengaruh dengan suasana atau keadaan semasa. Kenapa? Sebab emas ni dia kekal bernilai. Dia berat dia nilai dia berdasarkan berat dia. Dia bukan nilai dia berdasarkan RM ke US ke apa. US dengan RM ni cuma sandaran kepada nilai emas, tapi in actual hakikat atau hakiki emas yang sebenar adalah dia bergantung kepada berat dia. Kalau 10 gram lah tuan-puan. Kalau 10 gram lah. You know. So jadi ini adalah emas, bunga emas, gold bar bulat, dan ini adalah dinar. 4 segi, ini adalah dinar bulat. Okey, ada soalan tak? Ramai yang tanya saya, habis tak best lah sebab emas ni boleh dipakai. Emas perhiasan boleh pakai kan? Ni macam ni pakai. Saya berpendapat begini, kalau tuan-puan ni wanita, pakailah emas. Saya pun pakai emas perhiasan. Tapi kita taklah pakai emas perhiasan berkilo-kilo, betul tak? Mana ada orang pakai emas perhiasan sekilo? Tak ada. Tapi emas pelaburan kita simpan sampai berkilo-kilo pun ada. Kenapa? Sebab kalau kita nak simpan untuk tujuan pelaburan, kita perlu simpan emas 999 sebab dia tidak ada kos upah dan spreadnya jauh lebih rendah daripada emas perhiasan. Emas perhiasan spread dia sampai 25% hingga ke 30%. Emas pelaburan cuma 9% saja. Apa maksud dia? Maksud dia emas pelaburan 3 kali ganda lebih cepat untung berbanding emas perhiasan. Nampak So jadi hari tu orang tanya, di awal Mei hari tu harga emas cuma 256. Hari ini selepas seminggu, dalam 9 hari daripada 1 bulan Mei hingga 9 bulan, harga emas dah naik kepada 265, daripada 256 kepada 265. Kenapa? Sebab terlalu banyak faktor lah. Hari tu dia turun sekejap masa sentimen vaksin lah. Maksudnya vaksin dah start distribute. Orang ingat kata settle kan isu COVID ni. Tapi COVID ni subhanallah tuan-puan, dia adalah satu virus yang sangat sukar ditumpaskan. Hingga hari ini pun masih lagi tak settle, malah meningkat. Semalam kes dekat Malaysia sendiri 4,000 lebih. Kalau saya jadi kerajaan, saya pun give up. Pening fikir kan macam mana kita nak face benda ni kan. So jadi perkara-perkara begini sebenarnya memberi efek kepada mata wang dan sekaligus menaikkan lagi demand terhadap emas. Sebab apa? Sebab again, dalam keadaan gawat hanya emas yang jadi penyelamat. Sebab itu ramai orang bila dalam keadaan gawat dia akan balik menabung emas. Alright, so jadi suri rumah yang bergaji kecil jangan nak fikir banyak sangat. Tuan-puan boleh saja nak dapat emas macam ni. Nilai emas begini 10 gram adalah RM2,650. Kecil tuan-puan. Ini lebih kurang 1,100 lah kita kata. So 2 ini lebih kurang 3,600. Kecil tuan-puan. Kecil. Sebab itu saya selalu cakap dekat wanita, ramai yang cakap tak nak lah jadi Kak Lopa, tak nak beli pakaian, tak nak membazir beli handbag. Bagi saya senang. Sebab saya tukarkan kemampuan saya kepada emas. Kalau berlaku apa-apa, emas ni saya boleh hangkut je dalam beg, saya bawa lari. So jadi takkan saya nak bawa lari handbag saya, kasut saya yang tidak menjadi nilai tuan-puan. Saya akan bawa lari emas. Sebab emas ni dalam semua keadaan, dalam semua negara, dalam satu dunia sekalipun, emas tidak ada had sempadan. Maksudnya emas dia akan kekal bernilai sampai kiamat. Ni bukan saya yang janji, ni Allah yang janji. Saya cuma bagi tahu kata Allah dah janji emas ni dia akan kekal bernilai sehingga kiamat. Sebab itu kalau kita tengok dulu masa berlaku perang dekat Vietnam, apa yang berlaku adalah di negara Vietnam bila peperangan berlaku, rakyat dah huru-hara, dah tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak buat apa. Slowly apa yang rakyat buat waktu itulah mereka lepaskan rumah, hartanah, dusun, ternakan dan tukarkan ke dalam bentuk emas. Waktu itu tuan-puan, harga rumah pun semua dah jatuh sebab semua orang nak jual rumah.
Semua orang plan nak lari ni. So jadi semua orang beli jual rumah. Yang selamat adalah orang yang memang daripada bertahun-tahun sebelum tu simpan emas. Jadi dia diam-diam selit kat sana, selit kat sini, dia bawa emas dia pergi ke negara lain, memulakan hidup. Ramai yang pergi ke US sekarang, orang Vietnam menjadi peniaga atau bisnes yang sangat sukses. Berterima kasih kepada nenek moyang mereka yang lari dulu bawa emas. Bila mereka bawa emas pergi ke negara lain, mereka tidak bermula dengan sifar, mereka tak bermula dengan berempat, mereka bermula dengan number. Mereka pergi kedai emas jualkan, mereka dah terus boleh sewakan tempat tinggal ke, dapatkan bantuan ataupun setidak-tidaknya ada makan minum. Itu yang orang kata ultimate goal bila kita menabung emas. Orang tanya saya, mustahil lah nak jadi kat Malaysia. Saya kata di zaman hari ni tidak ada yang mustahil. Semua orang pun memang dah perlukan sangat simpan emas sebenarnya. Okey, so jadi kalau tuan-puan pakai emas perhiasan, pakai je, tak ada masalah. Saya pun pakai. Tapi kita tak pakai sampai 1 kilo emas. Kita tak pakai emas ni, emas perhiasan 1 kilo. Itu bukan manusia dah, itu pokok Christmas. Pakai sampai berkilat-kilat. Daripada jauh kita tengok, apa Cik Iyah ni berkilat-kilat, rupanya emas pokok Christmas. Itu merisikokan keselamatan satu. Nombor 2, emas perhiasan melambatkan keuntungan sebanyak 3 kali ganda berbanding dengan emas pelaburan. Sebab emas pelaburan dia berketulinan 999, jadi susut nilainya hanya 9% sahaja. Kalau setahun naik 20%, so maksudnya keuntungan kita selepas jualan adalah sekitar 11% yang ini, emas pelaburan. Okey, so orang tanya, boleh ke emas naik 20%? Sebenarnya tuan-puan, emas biasa naik 30% 6 bulan pun. Kalau orang yang betul-betul menabung emas, dia tahu benda ni. Tapi kita ni tak menabung emas lagi. So jadi sebab itu saya kata, bila kita tak menabung lagi, mulakan dulu dengan ada akaun Emascap. Jangan ego tuan-puan, jangan rasa pandai. Bila tuan-puan hubungi saya, rendahkan diri, anggap kata tuan-puan ni gelas yang kosong. Saya ramai anak-anak murid saya, doktor, lawyer, bila hubungi saya, dia orang cakap apa? Kak Lopa, saya kosongkan gelas sebab saya mungkin lawyer yang hebat, saya mungkin doktor yang hebat, saya mungkin engineer yang hebat. Tapi bila bercakap tentang emas, saya kena dengar cakap akak, dia kata. Itu cara kita nak belajar tuan-puan. Cara kita nak belajar adalah sebelum hubungi saya, kosongkan gelas. Anggap tuan-puan tak tahu apa-apa tentang emas. Bila saya tengok keuangan tuan-puan, saya kata, oh macam ni jangan buat EPP. Bukan saya tak bagi buat, sebab saya tahu tahap kemampuan tuan-puan. Kalau tuan-puan adalah surumah, tuan-puan adalah bergaji kecil, tuan-puan, kenapa tuan-puan nak ikatkan diri dengan komitmen 10 bulan sedangkan tuan-puan tak tahu bulan kedua mungkin tak mampu bayar dengan komitmen? Why not tuan-puan just buka saja akaun Emascap, EPP dengan diri sendiri. Maksudnya simpan macam kita simpan dekat ASB, tapi dalam bentuk gram emas. Dah cukup nanti keluarkan emas. Dah cukup nanti baru keluarkan emas. Dan ingat tuan-puan, bila kita menabung emas, kita tidak menyasarkan setakat 10 gram dan berhenti. Tuan-puan ada 10 gram, tidak akan mengubah apa-apa. Sama, kalau tuan-puan ada duit cash kan, contoh macam ni kan, 2,560 kan, sama dengan nilai ni kan. Padahal kalau kita tengok kecil je kan, ini nilai ni kecilnya, ini 2,000 lebih, ini 2,000 lebih juga, 2,500 kan. Tetapi yang ini lebih mudah disimpan, yang ini lebih mudah dibelanjakan. Okey, nilai dia sama je tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan simpan dekat akaun Emascap, tuan-puan keluar simpan ikut kemampuan. Tuan-puan tak payah nak terikat dengan jadual. Tuan-puan tak perlu nak ikut invoice, tuan-puan simpan je sikit-sikit serendah 100, serendah 150 ke, asalkan minimum 100, simpan je. So pada bila-bila masa dah cukup gram emas, dah cukup 11 gram, keluarkan 10 gram. 1 gram tinggal dulu untuk kekalkan keaktifan akaun dan sambung menabung. Alright, boleh So sama, tuan-puan tetap akan dapat target yang sama, iaitu sama ada dinar, tuan-puan nak keluarkan dinar, boleh 4.25 gram atau boleh keluarkan bunga emas. Okey, orang tanya ada komitmen bulanan tak simpan dekat Gap? Tak ada. Tuan-puan boleh menabung dekat Gap 100 pada bila-bila masa. Ada saya selalu cerita tentang peniaga Kepok Leko dekat Terengganu. Dia menabung setiap minggu tuan-puan. Bagi saya ini satu kebanggaan dan kebahagiaan saya bila saya dapat mendidik ramai wanita yang semakin sedar bahawa daripada duk habis duit beli main kutu duit main kutu duit ni bayar seminggu 100, seminggu 200 main kutu, dapat duit sebulan 800, 900, duit tu belanja tak tahu pergi mana. Sekarang ni dia main kutu dengan diri sendiri setiap seminggu
minggu, dia simpan 100 setiap minggu, ada yang simpan sebulan sekali, ada yang simpan 2 bulan sekali, ikut kemampuan. Nanti bila dah sampai masa, mereka dapat emas. Saya selalu cakap bila orang tanya, Kak Lopa bila nak keluarkan emas, saya cakap keluarkan dulu 1 dinar pertama, simpan di tangan. Keluarkan dulu 1 dinar supaya tuan-puan dapat aura pegang emas tu. Bila dah dapat aura pegang emas, nanti insya-Allah tuan-puan akan jadi daripada 1 dinar kepada 5 dinar, kepada 10 dinar, ada yang sampai simpan beratus-ratus gram. Tolong sasarkan 200 gram. Sebab kalau tuan-puan ada 10 gram, tuan-puan tak akan kaya, tak akan mengubah apa-apa. Sebab 10 gram sama dengan duit ni 2560. Apa yang tuan-puan boleh buat dengan 2560? Tak boleh beli rumah pun. Tak boleh buat deposit kereta pun, tak boleh nak bayar personal loan, nak habiskan bayar kad kredit, tak boleh. So jadi tuan-puan sasarkan minimum 200 gram. Ada yang simpan dalam tim saya berkilo-kilo. Rekod terbaik penyimpan emas dalam tim saya 7 kilo tuan-puan. Ini kita dah panggil jutawan emas lah ni. 7 kilo pun ada. Okey. So jadi sekarang ni tuan-puan jangan fikir bila keluarkan emas ni, bila keluar, cukup nak berhenti. Tak boleh. Dalam menabung apa sekalipun, baik wang tunai, hartanah, unit trust, saham, emas, dia kena ada volume, dia kena ada sikap konsisten. Kalau tuan-puan simpan ASB 2,000, boleh kaya ke? Tak. Tak akan boleh kaya tuan-puan. Kalau tuan-puan simpan 10 gram emas, boleh kaya ke? Tak. Tak akan boleh kaya. Cuma ini adalah titik permulaan 10 gram pertama supaya tuan-puan capai 100 gram pertama, supaya tuan-puan capai 1 kilo pertama. Sebab dengan 200 gram, kenapa saya selalu kata minimum 200 gram bagi suri rumah dan juga golongan yang bergaji kecil. 200 gram ini bersamaan dengan 52,000. 52,000 ni tuan-puan, bersamaan 1 tahun gaji tuan-puan tanpa tuan-puan sedar pun. Kalau yang kerja kerani gaji dalam 50,000 setahun, tuan-puan ada 200 gram emas, bermakna tuan-puan dah ada simpanan sebanyak 1 tahun gaji. Sebab itu yang saya kata target dulu 200 gram. Bila tuan-puan dah ada 200 gram, berlaku penceraian, berlaku musibah kereta rosak ke, rasa nak kena beli kereta baru, nak habiskan hutang, nak buat apa-apa, 200 gram ini boleh membantu. Sebab itu yang kita kata tu, bila tuan-puan menabung di gap, tak kisah setiap 11 gram keluarkan 10 gram, setiap 11 gram keluarkan 10 gram, dan hingga mencapai 200 simpanan tuan-puan. Hingga capai. Bila 200 ini ada di tangan bagi golongan suri rumah, bagi golongan yang bergaji kecil, 200 gram ini 1 tahun gaji. Sebab apa? Sebab saya dah penat mata saya tengok suri rumah yang dah dia kena cerai dengan suami, lepas tu tak tahu pergi mana, simpanan langsung tak ada. So jadi ambillah peluang ni puan-puan. Puan-puan, bila tuan-tuan suami-suami bagi nafkah 150 pun sebulan, simpan. Tak payah belanja yang mana ada yang suami bagi makan cukup, sebab kita suri rumah. Lepas tu buat juga dropship, buat juga online business, dekat rumah jual kek ke, jual whatsoever, jahit baju ke, baking ke apa, daripada rumah dapat 100 sebulan, simpan dalam akaun emas gap, lupakan. Ada penyimpan saya, suaminya adalah penagih dadah dan boleh hidu duit dekat mana-mana je. Letaklah duit dekat mana-mana, letaklah emas dekat mana-mana, suami dia boleh jumpa. Ini kepakaran suami dia. Suami dia penagih dadah. Dah berapa kali dah cuba untuk cerai, cuba untuk ni, masih lagi kes tu pending, tak tahu macam mana, saya pun tak faham apa masalah dia orang. Tapi yang saya nampak adalah hari ini suri rumah wanita ini dia dah ada simpanan emas yang mencukupi untuk dia move on bila-bila masa. Ramai orang ingat saya feminis lah, saya mengajar perempuan ni lah. Bagi saya saya nak bagi tahu wanita ada value tau tuan-puan. Puan-puan ada value. Kalau perempuan asyik kena pukul, hidup dengan suami yang memberi mudarat kepada diri, apa puan-puan nak jawab dekat Allah dekat akhirat nanti? Sebab tubuh kita ada tanggungjawab dekat tubuh badan kita. Okey, kita ada tanggungjawab dekat tubuh badan kita. Kita tak boleh kata bila kita kahwin kita hak suami, tak. Seorang wanita, dia lahir dia hak Allah, sampai mati dia hak Allah. Sebab itu kita kena jaga diri kita. Kalau kita rasa suami kita tu dah mendatangkan mudarat kepada kita, dah datangkan satu perkara yang tidak baik kepada kita, it's high time untuk tuan-puan mulakan satu langkah pertama dengan membina simpanan.
Jangan tinggal buta-buta je, nanti tak ada tempat nak pergi. Jadinya mulakan dulu dengan menabung emas. Ramai orang simpan duit gagal, tapi melalui simpanan emas, tuan-puan akan nampak hasil. Okey? Ini emas 1 gram. Ada orang yang duduk cakap 1 gram boleh lah nak keluarkan 1 gram daripada akaun emas Gap. Bayar RM10 GP charge, dah ada 2 gram dekat akaun, bayar RM10 GP charge, keluarkan. Nak keluarkan 1 gram ni mudah je, dalam sistem je. Keluarkan melalui sistem, Public Gold akan post secara berinsurans ke alamat tuan-puan. Dan tuan-puan dapat 1 gram. Okey, tapi 1 gram ni tuan-puan, lagi susah nak simpan daripada ni. 1 dinar 4.25 gram, nilai dia lebih daripada 1,100. Ni 1 dinar lebih 1,100, lagi kecil daripada 1 gram. Nampak 1 gram macam ni. So jadi sebab itu yang saya lebih galakkan serumah, daripada puan-puan keluarkan 1 gram, gagahlah simpan sampai cukup 1 dinar, dapat 5.25 gram, keluarkan 4.25 gram. Boleh, tak maulah keluar 1 gram, susah nak simpan. Kalau kita nak bawa lari daripada ancaman apa-apa, berlaku apa-apa, susah macam ni 1 gram. Ini 1 gram koleksi, saya simpan koleksi lah. Tak adalah banyak, tapi kegembiraan lah bagi saya. Nilai dia dekat 30,000 juga ni tuan-puan. Macam ni, ini koleksi 1 gram. Pelbagai design, 30,000 juga nilai dia. Saya simpan sikit-sikit. Saya tak sedar, setiap kali keluar je limited edition yang baru, saya akan belilah 2-3 keping ke sekeping ikut kemampuan. Jadi hari ini, dia dah bernilai sebanyak ini design terkini. Dia dah bernilai sekitar 30,000 lah. Sekitar 30,000. Banyak ni. Alright. So, jadi saran saya setiap kali penuh ni saya hantar bank. 1 gram lebih susah disimpan sebenarnya. So, jadi 1 gram tuan-puan simpan sebagai koleksi hobi. Jangan target nak keluarkan sebagai emas pelaburan. Hobi apa maksud dia? Kita simpan, kita perang. Nanti kalau esok-esok ada anak cucu, contoh kita ada 200 keping atau 200 gram. Anak kita 2. Kita boleh bagi seorang 100 keping ke anak-anak. Itu je sebenarnya simpan dia. Ataupun esok-esok anak kita bersalin, ada cucu, kita bagi hadiah kat cucu. Daripada kita beli baju lah, beli apa benda yang tak mendatangkan nilai, kita bagi hadiah emas. Limited edition. Kalau orang tanya macam mana cara nak beli, kalau tuan-puan berada dalam tim saya, setiap kali keluar limited edition yang terkini macam yang ni kan, yang baru ni raya, belum sampai, saya dah order yang raya punya tapi belum sampai. So yang inilah saya anggap terkini, Wonder Woman dengan Mickey Mouse raya, ni Mickey Mouse yang masa Valentine. So jadi macam ni bila keluar macam ni, kita akan umumkan, kita akan share-share beli. Ramai-ramai beli, okey. Katakan dia jual 5 keping, 1,450. So, kita share lah. Seorang 300 lebih, seorang 300. Kita share ramai-ramai, beli seorang sekeping. Sebab kita tak mau beli 5 keping kan. Kita pun tak mampu, betul tak? Tapi kita beli sekeping-sekeping macam ni. So, ini hobi yang bagus berbanding kita simpan hobi kasut, hobi handbag. Orang perempuan kan, saya faham lah sebab hobi saya simpan bedak. So insyaAllah minggu depan saya akan share produk PG Mall yang menarik tentang ni. Tunggu nanti saya nak bagi promosi. Saya bagi tahu PG Mall, nak suruh saya share, kena bagi promosi sebab saya nak bagi harga yang sangat baik untuk orang yang ikut saya. Siapa nak bagi hadiah dekat wife ke apa. So jadi emas begini kita biasakan simpan sikit-sikit. Lama kelamaan saya tak sedar tuan-puan. Baru ni saya tengok balik, nilai dia dah 30,000. You know that kita tak sedar. So at least kalau berlaku apa-apa, hobi kita ni jadi nilai 30,000. Kalau tuan-puan beli kasut, beli beg, apa yang tuan-puan nak buat dengan nilai kasut dengan beg yang 30,000 itu? Right? So jadi ini pandangan saya lah. Ada orang dia kata tak best lah hidup macam kat Lopah. Terpulang. Masing-masing punya kebahagiaan. Cuma bagi saya, apa yang kita buat ni, kita kena tanya diri, dia membawa kebaikan kepada persaraan kita tak? Dia membawa kebaikan kepada masa depan kita tak? Dia membantu kita di masa susah tak? Apa saja hobi kita yang kita buat, kita kena tanya beberapa perkara ini. Sebab itu kalau keluar limited edition, saya mesti dapatkan juga walaupun 1 keping. Kalau edisi yang saya minat, macam saya minat kelakar sikit saya minat Tom and Jerry, edisi yang saya minat, saya beli sampai berapa belas keping lah, 7,000 saya beli. Ini Tom and Jerry, ini 3 je saya dapat. So saya dah, yang ini sebab saya minat Tom and Jerry, saya beli banyak. So nilai dia 7,000 saya beli hari tu. Dia bergantung design apa yang tuan-puan minat. Ada orang dia minat Wakanda, so dia beli banyak. Satu lagi watak yang saya suka adalah Thanos, a bit different. Orang lain dia tak suka Thanos kan, sebab Thanos watak jahat kan. Tapi saya suka Thanos ni sebab
sebab dia punya warna cantik, warna purple. So jadi saya simpan lah 4. So jadi design yang kita suka, kita simpan lah 4 lah. Macam ni adalah Iron Man, ini adalah Avengers kan. Nampak tutup muka saya. Okey, yang ini adalah emas 5 gram. Ini suami saya bagi 5 gram. Saya tak ingat bila bagi, dah lama dah dia bagi. Kalau suami saya bagi duit, saya akan guna. So jadi suami saya pun dia tukar cara, dia bagi emas. Emas ni nilai 1000 kali 5 gram apa sekejap 2 lebih kurang lah 260 darab 5. So emas 5 gram ni lebih kurang 1330 sekarang. Dulu tak sampai 1000 pun masa bagi tu, rasa dalam 1100 macam tu je paling mahal. So jadi emas ini kita simpan, tak tahu bila nak guna. Sebab emas kan, bila tuan-puan ada emas, tuan-puan akan dapati tuan-puan sukar nak berbelanja. Sebab emas, takkan saya nak jual semata-mata sebab kereta saya rosak kot. Saya rasa sayang. Takkan saya nak jual semata-mata saya nak beli kuah raya. Saya rasa sayang. Tapi kalau kita ada duit 1300, kita akan, tak apalah, gunalah 100, gunalah RM50. Itu kelemahan dia. Itu kelemahan simpan wang, tuan-puan. Jadi tuan-puan digalakkan simpan emas. Dan ya, emas ni boleh dikeluarkan juga dari akaun emas gap. Tak payah pergi ke cawangan. Sebab apa? Sebab emas 5 gram, ini emas 1 gram. Beza saja. Beza lah emas kan. So yang ini 5 gram, ini 1 gram je. 1 gram ni dalam 260. Ini 5 gram dalam 1300. Dua-dua ni tuan-puan boleh keluarkan melalui sistem saja. Daftar akaun gap, simpan menabung sikit-sikit di akaun emas gap, nanti keluarkan emas begini. Public Gold hantar secara berinsurans ke alamat tuan-puan. Bila dah buat shipment tu tak payah fikir, confirm sampai. Sebab menabung di akaun emas gap 13 tahun dah Public Gold dekat Malaysia, disahkan patuh syariah dan tidak pernah ada seorang pun kena scam atau tak pernah terima emas masing-masing. Lambat atau cepat, mesti tuan-puan akan terima emas tuan-puan. Ini jaminan Public Gold. Tuan-puan, Public Gold ni senang je. Dia bukannya tak payah fikir complicated sangat lah. Macam kedai emas lah. Tuan-puan beli emas, tuan-puan dapat emas. Itu je. Tuan-puan tak payah nak fikir complicated. Cuma bila kita ni pelabur, kita berfikir corak macam pelabur. Pelabur ni dia tak mau sikit-sikit. Sikit-sikit sama macam kita beli hartanah kan. Mana ada pelabur beli hartanah 2-3 buah saja. At least 5 buah, at least 6 buah, at least 10 buah. Ada pelabur hartanah beli sampai berpuluh buah. Saya taklah, saya bukannya hebat macam tu. Kita ni marhin tapi at least lebih lah dari 3. Itu barulah kita kata pelabur hartanah. Sebab dia ada volume. Dia dah defeat MOF 70%, LTV 70% kan. So jadi sama juga dengan emas. Emas pun kena ada volume. Sebab apa? Kalau contoh tuan-puan menyewakan rumah sewa tuan-puan sewakan sebuah rumah, tuan-puan untung katalah 500 kan, dah buat bilik banyak lah, sewakan bilik lah, per head lah, per room lah. Ada orang dia sewa per head, ada orang dia sewa per room. Saya tak sempat, saya sewa per house je. So jadi ada orang kata dia dapat cash flow 500 sebuah rumah. Kalau dia ada sebuah rumah saja, macam mana kita nak panggil pelabur hartanah? Sebab income dia cuma 500 dari rumah sewa. So dia ada 5 buah yang dia menjana 500. So dia ada 2,500 contoh pengiraan yang mudah. So 2,500. Itu barulah pelabur hartanah, sebab dia ada generate income yang agak banyak, iaitu 2,500 tu kalau macam kerani dah sama gaji dengan kerani kan. So jadi kalau tuan pun ada 500 sebulan tak mengubah apa-apa. Kalau tuan pun ada 2,500 additional income daripada hartanah, tuan pun boleh beli hartanah lain. Macam tu. Sama juga dengan emas. Cuma emas dia ada beberapa posisi. Posisi pertama, penyimpan emas. Penyimpan macam saya. Macam ni tak kira lah harga berapa, saya beli je. Sekeping simpan. Sekeping simpan. Kalau yang menabung di account gap tu, saya target 40 ke 60 gram dulu. InsyaAllah saya ke arah semoga saya mampu menabung sekitar 100 gram sebulan. So menabung seminggu sekali ke, menabung macam tu. Okey? Menabung macam tu. So jadi bila penyimpan, dia cuma beli emas, dia simpan. Dia tak ada fikir nak jual. Kalau pelabur, dia tengok harga naik turun. Harga turun dia jual sebab dia nampak keuntungan itu berdasarkan pulangan dalam bentuk RM. Dan lagi satu yang paling best adalah peniaga emas ataupun pemilik perniagaan emas. Ini yang kita panggil dealership Public Gold. Saya nak masuk topik ni. Tuan-puan kalau ada soalan tentang dealership Public Gold, tanya saya akan jawab. Okey? Untuk pengetahuan yang baru, follow saya. Saya adalah double star, malu ke nak sebut double star founder master dealer. Ini kira
susah lah nak capai tahap ni, tapi Alhamdulillah saya adalah double star founder master dealer. InsyaAllah to be triple star pada bila-bila masa, akan jadi 3 bintang lah lepas ni. InsyaAllah doakan saya dalam tempoh 1-2 bulan ni. So jadi kalau tuan-puan ini ada minda pelabur, peniaga dan penyimpan, tuan-puan perlu jadi dealer. Sebab apa? Sebab melalui dealer Public Gold, tuan-puan dapat menabung emas, dapat insentif untuk diri sendiri dan dapat perniagaan percuma. Perniagaan percuma tuan-puan. Perniagaan percuma ini malah tuan-puan boleh wariskan kepada pasangan. Sebagai contoh, katakan empire kita saiz dah bersaiz 10,000 yang menjana income 50,000 sebulan. 50,000 sebulan ni bersamaan sekitar 100 rumah sewa ni. Katakan kita meninggal, pasangan kita tetap akan mewarisi pendapatan ini. Seolah-olah kita tinggalkan duit pencen dengan pasangan kita. Nampak? Sebab itu saya kata ada 3 posisi dalam emas, sama ada penyimpan, dia simpan je. Macam kakak yang keropok lekor kat Terengganu tu, dia tak peduli. Harga emas naik, harga emas turun, seminggu sekali dia simpan 100, 150, dia ikut kemampuan dia. Ataupun pelabur. Pelabur ni maksud dia beli banyak, dia beli okey sekali beli 100 gram, 200 gram. Dalam 26,000, 27,000 sekali beli. Bila harga emas naik mendadak, dia terus jual, keuntungan wang tu, dia nak yang tu sebab pelabur dia tengok keuntungan dari segi RM. Peniaga atau pemilik bisnes Public Gold, PGBO atau dealer macam saya dan macam few ni, macam Kak Charis, macam Tuan Tiping Layau, macam Rosie Paul, macam Puan Adibah Suki kan, ada few of the name here adalah merupakan dealer Public Gold. Mereka, apa yang mereka buat adalah mereka mendidik dan mereka memiliki perniagaan. Bila mereka memiliki perniagaan, sekarang di awal tahun pertama, 6 bulan pertama memang empire akan slow, tapi kalau dealer tu dapat momentum, 6 bulan kedua dia akan nampak exponential growth. Maksudnya perkembangan yang macam pokok buluh Cina tu, dia berkembang secara mendadak, dan waktu tu daripada income mungkin ratus-ratus menjadi ribu, daripada ribu menjadi belah-belah ribu, daripada belah-belah ribu menjadi puluh-puluh ribu. Okey, sebab tu yang saya cakap, tips nak jadi dealer senang je, follow sistem je. Follow sistem maksudnya G100 menyediakan semua jenis training, tuan-puan boleh attend semua jenis training, ikuti semua kelas, kosongkan kelas, jangan rasa diri pandai, belajar je, belajar, tak kira daripada cikgu mana. Dalam G100 ramai cikgu, belajar, nanti tuan-puan akan nampak perkembangan dalam bisnes. Jadi kalau tuan-puan adalah dealer, tuan-puan adalah PGBO, Public Gold Business Owner. Okey, saya scroll nak tengok soalan. Okey, so menabung di Gap bukan komitmen. Semua orang boleh menabung, walaupun suri rumah boleh menabung serendah RM100, tabung sikit-sikit dekat Gap, dan bukan macam kita bayar takaful insurans. Kalau takaful insurans kita kena ikut jadual kan, ini tak perlu ikut jadual. Sebab apa? Sebab dia dah tuan-puan ikut kemampuan. Asalkan 100 menabung lah bila-bila masa. Itu akaun basket. Ada orang tanya, dekat akaun dekat luar tu boleh menabung RM10. Tuan-puan menabung mah RM10 nak dapat celah gigi apa? Sedangkan RM100 cuma dapat 0.3 gram tuan-puan. Kalau RM10, tuan-puan nak buat apa? Menabung RM10 emas, ya Allah. Tak nampak emas pun, habuk je kot. So jadi jangan cari emas ni sebab murah, tapi cari emas ni sebab nilai package tu. Okey, Puan Rosie, Kak Rosie Paul dia tanya kegunaan emas limited edition. Sama je Kak Rosie, emas limited edition sama je macam emas 1 gram. Dia kekal duit. Cuma limited edition dia ada design dia. Dan betul Kak Rosie, bukan sekadar hobi. Dia sebenarnya lebih kepada tabiat untuk kita menukarkan wang kita secara konsisten. Sebab itu Public Gold sentiasa keluarkan limited edition. Dia nak kita konsisten menabung. Bila kita dah ketagih emas, kita dah konsisten menabung. Emas ni adalah duit. So jadinya, kalau orang yang macam dia payahlah nak simpan 10 gram ni kan, dia susah nak simpan 10 gram ni, nak dapat 100 gram macam ni cukup payah. Tapi bila dia simpan macam ni, ada 30,000 macam kes saya, ada 30,000 macam ni pun tak sedar. Sebab dia gila pada koleksi emas tu sendiri. Tapi tujuan dia sama, emas tetap duit, dia tetap laku. Yang ini satu tujuan di masa depan saya adalah, kalau saya tak bagi dekat anak-anak saya ataupun tak bagi dekat cucu-cucu saya, plan saya adalah ini adalah saya punya grocery supply di 20 tahun lepas. Apa maksud grocery supply? Saya dan suami, kami berdua, kalau anak dah besar, dah mula hidup sendiri, nilai emas ni lebih kurang 350 kan. Saya dengan suami guna sekeping
sekeping sebulan, jual sekeping sebulan, beli barang dapur. Dengan anggaran katakan kita ada 120 keping emas ni. 30,000, kita kata 30,000 bagi 300, kita kata dalam sekitar 100 keping kan. Kita katalah sampai satu masa tu kita ada 120 keping. 120 keping emas ni, emas design begini, sebulan sekali, kalau esok-esok kita dah tak ada duit sangat lah, suami isteri tak tahulah simpanan hilang pergi mana, duit dah tak ada. Sebulan sekali, kita guna je limited edition ni, jual, beli barang dapur untuk suami isteri, cukup. Sebab apa saya yakin cukup? Sebab emas mengekalkan kuasa beli. Kalau hari ni barang dapur 2 orang sepasang pasangan suami isteri 300.5, termasuk beras, gula, susu, minuman kesihatan diri sendiri 300.5, suami isteri cukup kan? 2 orang kan? Dapatlah 1/2 troli, 3/4 troli kan? Beli dekat mana-mana kan? So jadi bila kita dah tua besok, kita jual lah sekeping satu. Kalau kita ada 120 keping, kita dah ada 10 tahun supply grocery item. Barang dapur kita, confirm dapur kita berasap selama 10 tahun. Itu lagi satu fungsi limited edition. Nampak tuan-puan Katakan seorang suri rumah tiba-tiba kena cerai dengan suami, anak 2, terpaksa berpindah ke rumah sewa, waktu tu dah hilang pendapatan suami, dia ada emas limited edition 120 keping. Setidak-tidaknya dia cuma fikir nak bayar rumah sewa, untuk barang dapur dia jual sebulan sekali emas dia ni, dan dia cukup untuk makan minum anak dia dan diri dia untuk 10 tahun. Nampak? Kita nampak hobi ni biasa Tuan-puan jual kasut ke kalau nak makan? Ada orang ni perempuan, dia gila kasut betul. Saya tengok subhanallah, kasut harga berpuluh-puluh ribu, handbag berpuluh-puluh ribu. Saya kata ni boleh jual untuk beli barang dapur tak? Emas, hobi tuan-puan ni boleh jual jadi beras. Ni kita panggil beras kita beli ni betul cerita the real of beras kita beli ni. Kita ada 120 keping, kita dah cover keperluan makan minum, periuk dapur kita berasap 10 tahun tuan-puan. Sebab emas sama, dia kuasa beli dia sama. Sebagai contoh, 1 dinar ni kan, 10 tahun lepas 1 dinar ni mampu beli sekeping, seekor kambing hari ni masih mampu beli seekor kambing 1 dinar. Sebab itu kalau tuan-puan fokus, contoh tuan-puan fokus, okey saya nak barang dapur 300.5 sebulan. Hari ini limited edition sekitar harga 300-300.5. Di masa depan kita tak tahu harga berapa, mana kita tahu masa depan kan. Tapi kita yakin sekeping emas ni tetap cukup untuk beli sebulan barang dapur. Maksudnya suami isteri cukup untuk kita makan minum, tak payah minta ke orang, tak payah dia nak maki anak, kata anak ni anak dahaka lah apa, tak payah. Kita boleh jual limited edition kita setiap bulan sekeping jual, beli barang keperluan dapur. Nampak So nampak itu adalah satu lagi Kak Rosi fungsi simpanan emas. Asyik duk tunjuk apa ni je, tunjuk Mickey Mouse apa, Tom and Jerry, ramai orang tak suka kan. Saya suka Tom and Jerry. Ni saya tunjuk yang design lain Alright, so ni design Wakanda. Boys, girl, ramai girls pun suka, boys ramai yang suka Wakanda lah. Wakanda, ini Batman, ini apa Agent Ali, ini Frozen, ini ni Okay, Kak Rosi Paul tanya macam mana nak jual limited edition. Kak Rosi simple. Nak jual limited edition sama macam nak jual emas 1 gram. Sama macam nak jual emas 10 gram. Sama macam nak jual emas 1 dinar. Jual je kat mana-mana kedai emas. Yang terbaik jual dekat public gold balik. Okey, 20 tahun lagi Kak Rosi dah start nak beli barang dapur, jual balik dekat public gold. Okey, nampak So jadi sebab emas ni tuan-puan, kalau kita cakap emas nak jual kat mana, sebenarnya tuan-puan boleh jual emas tak kira limited edition ke tak, sebab emas dikira bukan berdasarkan kualiti tapi dari segi ketulinannya. So jadi kita simpannya. Okey, kita simpan je secara secara berdikit lah, sikit-sikit, sekeping, nanti dah cukup simpan ni Okey, nak jual kat mana? Kak Rosi boleh jual kat mana-mana kedai emas, dan paling baik adalah tempat kita nak jual balik emas kita adalah di tempat kita beli sebab ada jaminan spread. Okey, tapi kita tak mau jual sekarang Kak Rosi. Emas dia tak boleh kata kita plan nak jual sekarang. Emas setidak-tidaknya Kak Rosi kena simpan 3 tahun ke atas. Macam saya limited edition, kalau tanya saya tak plan nak jual. Maksudnya apa? Setidak-tidaknya 20 tahun lagi pun saya tak jual. Kalau dalam situasi yang memerlukan saya jual 20 tahun lagi, ini adalah untuk memastikan dapur saya berasap. Kalau saya kata 20 tahun lagi kewangan saya kurang baik,
tak mau bagi kat anak, tak suka kat anak ke waktu tu, mana kita tahu kan. So jadi saya akan pastikan saya jual limited edition saya sekeping untuk pastikan saya ada barang dapur. Kalau tuan-puan ada 120 keping cukup untuk 10 tahun barang dapur. Kalau ada 240 keping cukup untuk 20 tahun. Kalau kita bersara umur 60, insya-Allah sampai 80 tahun kita ada duit untuk beli berah. Alright, nampak Okey, Tuan Syahir Gani tanya, apa pendapat puan jika kita mampu komitmen setiap bulan 300 saja, kaedah mana lebih baik untuk keuntungan di masa depan, gap atau LPP? Kalau saya, Tuan Syahir, saya prefer gap. Saya prefer gap sebab apa? Sebab saya nak perbagaikan pemilikan emas saya. Sebagai contoh, kalau Tuan Syahir buat, contohlah Tuan Syahir buat EPP kan, 300 tu Tuan Syahir boleh dapat beli emas 10 gram je. Satu hari nanti mestilah Tuan Syahir nak pegang juga emas yang 20 gram, 50 gram kan. So jadi, sebab itu option kedua adalah Tuan Syahir boleh dapatkan melalui cara menabung di gap. Nanti keluarkan gram yang Tuan nak keluarkan 50 gram ke. Saya tak ni lah, saya tak tunjuklah gram-gram yang besar. So nak keluarkan 1 dinar ke. Sebab kalau Tuan Syahir nak buat untuk 10 macam ni, Tuan Syahir ada 2 yang kena bayar. EPP ni satu kena bayar EPP charge. Kalau 10 gram bayar tambahan RM10 dan kena terus bayar GP charge. Kalau kita bajet kecil, kita simpan dekat gap. Kelebihannya kita nak jual, kalau kita jual secara online, kita tak payah bayar GP charge dan kita tidak ada kos EPP. So jadi kalau saya bajet kecil, saya akan simpan di gap, nanti saya keluarkan. Even sekarang saya menabung 40 gram hingga 80 gram pun Tuan Syahir, sekitar kita katalah dalam 40 gram darab dengan 266 sekitar 10,000 11,000 macam tu pun, walaupun saya menabung sebulan sekitar anggaran macam tu, saya menabung dekat gap. Nanti saya baru buat keputusan saya nak keluarkan emas macam mana, 50 gram 5 dinar ataupun 10 gram ataupun 1 dinar. Saya sentiasa kongsi, saya kuat terbuka lah tentang simpanan emas. Sebenarnya saya bukan jenis yang terbuka sangat, tapi memandangkan saya pendidik emas, saya kena share. Kata saya sendiri menabung emas dan saya menabung dekat gap. Ada waktu saya juga beli emas fizikal lah, direct. Tapi saya tak buat EPP sebab bagi saya, kalau tuan-puan ada bajet tetap, lebih baik bayar sekaligus. Sebab apa? Sebab tak payah bayar EPP charge macam tu. So jadi bergantung. Melainkan kalau ada promosi, bila ada promosi tu mungkin situasi different. Okey, simpan dekat gap pun sama sebab Tuan Syahir boleh keluarkan saja emas yang Tuan Syahir nak. Alright. So kalau saya, itulah saya buat. So dia ada 2 kelebihan. Nombor 1, kalau kita simpan di gap, kita boleh jualkan tanpa bayar GP charge secara online pada bila-bila masa. Okey. Dan nombor 2, kita boleh memilih untuk keluarkan gram besar. Kalau kita mampu EPP 300, maksimum kita boleh buat cuma 10 gram. Takkan kita nak ada sampai 10 keping 10 gram. Mestilah ada juga waktu kita nak ada emas yang 20 gram, emas yang 50 gram. So jadi melalui gap dia memberi kita pilihan yang lebih banyak dengan bajet yang lebih kecil. Alright? Faham Harap menjawab soalan Tuan Syahir. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Dah 45 minit. InsyaAllah lepas ni kita akan mulakan dengan ni. So jadi tujuan saya tulis ni, Bila ni saya nak bagi tahu adalah, tuan-puan, sekarang kita ni dah hujung zaman, kita dah tengok ancaman virus, kita sekarang pun tengok hari ni, nanti saya nak share dengan tim saya lah, dah ada ancaman-ancaman, nampak bunga-bunga kata nak berlaku perang dunia ketiga lah. Benda ni semua adalah sentimen yang akan menaikkan lagi harga emas. So jadi jangan kita sampai tahap kita tak mampu, simpan emas semakin mahal. Simpan je sekarang sikit-sikit ikut kemampuan. Alright, sebenarnya secara dalam konsep kewangan, kalau kita dah ada wang tunai sekitar 3 bulan hingga 12 bulan gaji, contoh gaji 1,000 kan, dah ada 12,000, dah cukup dah. Yang selebihnya tu boleh simpan emas. Okey, telefon pun dah berdering-dering, dah masuk. So dah boleh, semua orang perlu simpan emas. Okey. So semua orang perlu simpan emas sekarang. Cuma macam yang saya highlight, bagi suri rumah dan juga bagi orang yang bergaji kecil, tuan-puan ada pilihan, iaitu simpan di akaun emas gap, nanti keluarkan. Tak payah takut sebab public gold 13 tahun. Tak ada seorang pun dihalang. Semalam ada seorang dia kata, Kak Lopa, saya nak guna duit. So jadinya macam mana saya nak tutup akaun? Saya kata tak ada masalah, pergi ke cawangan, tutup akaun, public gold akan pulangkan emas tuan atau puan. Sebab bagi saya, kita diajar untuk orang nak jual kita tak halang, orang nak pajak kita tak halang, orang nak tutup akaun kita tak halang.
Tapi kita galakkan tuan-puan menabung sebab kita nak tuan-puan kaya dengan emas. Kita nak target minimum 200 gram. Ada orang dia belum simpan 1 gram lagi. Dia dah fikir nak jual kat mana, nak jual bila. Saya kata simpan dulu 200 gram. Nanti dalam perjalanan 200 gram tu tuan-puan akan faham maksud saya. Sekarang mungkin tuan-puan tak faham. Dalam konsep G100 kita buat dulu faham kemudian. Capai dulu 200 gram pertama, nanti tuan-puan akan nampak. Dalam proses nak capai 200 gram tuan-puan, perjalanan dia panjang. Sebagai contoh, tuan-puan cuma mampu menabung 1 gram. Tuan-puan perlu 200 bulan. 200 bulan bersamaan 16 tahun, imagine. Tetapi, matematik emas different. Kalau tuan-puan kata mampu menabung 1 gram sebulan, bila tuan-puan konsisten 6 bulan, tuan-puan akan dapati selepas tu tuan-puan akan mampu menabung 2 gram lah, 1 gram setengah lah. So, daripada 16 tahun tu, jadi sekitar 8 tahun dah boleh capai 200 gram sebenarnya. Sebab emas akan menjadikan tuan-puan lebih berdisiplin menabung. Ini pengalaman peribadi saya mendidik empire suami dan diri saya. Jumlah tim kami sekarang dah lebih 10,000. So, kita dah tengok banyak kes. Kita dah tengok banyak yang kata, oh tak ada duit lah nak menabung. The moment dia start, boleh nampak perbezaan tabungan dia tu. Sebab apa saya duk tekan 200 gram? Sebab 200 gram ni boleh mengubah hidup tuan-puan. Boleh bayar deposit rumah, boleh selesaikan baki hutang kereta, boleh selesaikan baki hutang personal loan, hutang kad kredit, boleh meminang anak dara orang, bukan seorang, boleh kahwin 2 lagi, meminang 2 orang anak, cukup untuk perkahwinan anak, cukup untuk dana cemas, insya-Allah. Insya-Allah. Sebab 52,000 iaitu 200 gram ni sebenarnya adalah bersamaan dengan 1 tahun gaji seorang kerani sebenarnya. So sepatutnya kalau kita gaji kecil 200 gram ni sebenarnya automatik dah boleh menjadi dana cemas. Orang kata emas tak sesuai jadi dana cemas, saya kurang bersetuju. Sebab apa? Sebab emas adalah duit. Tuan-puan boleh cairkan dalam tempoh 24 jam hingga 3 hari. Kalau tuan-puan dah ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gaji, tak payah risau nak cairkan emas pun. Sebab dah ada backup wang tunai, guna dulu duit. Nak guna untuk emas tu 3 hari. InsyaAllah dah cair dah emas tu, dah boleh jual dah. Bawa je emas ke kedai, hari sama juga dapat duit. So tak ada masalah pun. Kalau dekat akaun emas gap tu lagi kelebihan. Masa yang MCO 1.0 dulu, ramai penyimpan emas lain, dia orang semua simpan dalam bentuk fizikal. Nanti bila dia orang nak pajak, nak jual, dia orang tak boleh pergi ke pajak Arahnu, pajak gadai, dia orang tak boleh pergi. Tapi penyimpan saya tak ada masalah. Mereka pajak melalui online, nanti bayaran dimasukkan ke akaun emas, ke akaun bank masing-masing. So senang. Sekarang dah banyak option tuan-puan. Zaman dah berubah. Kita dah kena tukar mindset. Tak macam nenek-nenek kita dulu, kalau kita nak ada cushion kewangan kita dah kena ada mindset yang tak sama, dah kena tukar. Cik Puan Rahimah kata betul, belum setahun dah jadi berpuluh gram. Betul. Sasaran setahun 12 gram je. Tapi kalau ikut pengalaman saya tengok, lebih 10,000 anak murid saya ni, lepas setahun, tak sampai setahun dah jadi berpuluh-puluh gram. Nilai berpuluh-puluh gram tu pun dah bersama dengan berbelah-belah ribu dah. Memang macam tu. Simpan emas dia tak ada matematik. Matematik dia adalah konsisten je. Itu je. Matematik dia konsisten. Kalau tuan-puan betul-betul faham hakikat mata wang, tuan-puan pun akan takut. Tuan-puan pun akan rasa okeylah, emas wang ni kena tukar sebahagian kepada harta tanah, sebahagian kepada emas. Setidak-tidaknya. Kalau mengikut pakar Tuan Azizi, dia cakap 10% daripada jumlah kekayaan. Kalau ikut Robert Kiyosaki, 25% daripada jumlah kekayaan. Iaitu perlu pemilikan emas. Dan kalau ikut Mike Maloney, 50% tuan-puan. Di hari ini, zaman hari ini, saya rasa 50%. Sebab mata wang kita tengok bukan dekat Malaysia saja, satu dunia sekarang duk tengah cetak duit. Even dekat US pun 1.7 trilion. Trilion ni saya tak boleh nak bayang banyak mana trilion duk cetak masuk supply duit dalam pasaran, dalam market, supply duit. Bila duit banyak dalam market, jadi macam Zimbabwe, nilai satu buku roti tu beratus-ratus ringgit. Dekat Greece berlaku Greece dia ada macam tabung KWSP kita duk potong gaji kerja kan, macam kita kerja swasta, macam saya 17 tahun majikan duk potong gaji 11% kan daripada akaun kita kan, daripada gaji kita. Lepas tu tibalah hari persaraan. Bila hari persaraan, seorang uncle dekat Greece ni, dia nak pergi keluarkan duit dia dalam dana persaraan tu, sama macam kita sini KWSP. Kerajaan kata, minta maaf pakcik, dana persaraan tu kata kat dia, minta maaf pakcik, sebenarnya duit
dalam penyata je ada cetakan je, duit sebenar tak wujud. Sebab Greece dah dilanda krisis mata wang sangat teruk, duit tak ada. So jadi itu yang saya kata risikonya adalah kita kalau setidak-tidaknya kalau pakcik yang kat Greece tu, uncle tu dia ada simpanan emas, tidak, dia ada cushion. Dia ada cushions. Kalau kita ni kerja swasta, kita dah simpan sebenarnya 23 hingga 24% dah dalam KLBSP. So jadi kita tak perlu risau sangat, asalkan KLBSP kita dah cecah kadar simpanan asas mengikut umur, sepatutnya kita dah okey. Yang lebih tu kita tukarlah kepada emas supaya kita ada option. Sebab dekat Greece dah berlaku tuan-puan. Greece ni dulu negara yang makmur, negara yang maju, yang lebih maju pada Malaysia pun satu masa dulu. Tiba-tiba hari ini kerajaan cakap okey, tak boleh keluar duit melebihi berapa puluh euro lah. Kita katalah tak boleh, kalau kat Malaysia tak boleh keluar duit sehari lebih pada RM50. Imagine tuan-puan, kita ni dah nak pencen, kita nak orang kata menikmati hidup, kita nak keluar duit, kita nak enjoy, tapi bank cakap duit dekat statement je ada, tapi in actual duit tak ada dekat bank. Ini berlaku dekat Greece. Ramai orang tanya saya, mungkin berlaku kat Malaysia. Saya tak tahu. Tugas kita bukan untuk menduga, tugas kita untuk membuat persediaan. Kalau tak berlaku, alhamdulillah. Kalau berlaku, kita bersedia. Itu yang perlu ada emas ni tuan-puan. Itu yang perlu ada emas. Alright? Ataupun kita tak nak jadi macam dekat Highland Tower. Kisah ni saya cerita banyak kali. Highland Tower dulu rumah yang antara yang gah lah. Tempat yang perumahan yang elit kan, so ramai orang dia ada rumah kat situ, orang-orang kaya kat situ, tiba-tiba kawasan rumah tu runtuh disebabkan gempa bumi, nilai hartanah daripada juta-juta, ratus-ratus ribu menjadi sifar sebab lokasi tu dah tidak sesuai untuk didiami. Nampak even hartanah pun dia bergantung kepada lokasi, faktor keselamatan, polisi kerajaan. Emas tidak. Emas dia berdiri di atas nilai dia sendiri. Emas tak ada pengaruh tuan-puan. Emas tak ada pengaruh langsung. Jadilah apa pun, emas kekal bernilai. Sebab tu kena start. So macam yang saya selalu kata, bila tuan-puan WhatsApp saya, kosongkan kelas, belajar. Ramai dalam tim saya, doktor pakar pun ada. Doktor yang duduk dekat US pun ada. Lawyer sekarang tengah sambung belajar dekat New Zealand pun ada. Tapi bila dia orang hubungi saya, nurse dekat Arab Saudi pun ada. Dia orang kosongkan gelas, dia orang kata memang dia orang pandai dalam bidang dia orang. Tapi bila bab emas, dia orang nak dengar cakap saya. Sebab kita dah ada proven record. Kita dah mendidik lebih 10,000 orang tuan-puan. So jadi kita dah tengok macam-macam kes. Bila kita nasihat, puan-puan suruh rumah, puan jangan buat EPP, puan simpan dekat gap dulu. Itu sesuai untuk puan. Sebab satu nasihat bukan fit for all. Satu nasihat ni untuk seorang. Bila tuan-puan bagi tahu saya bagi tahu pendapat, itu yang terbaik untuk desain keuangan tuan-puan. So kena terima benda tu, buat ikut nasihat kita. Macam tuan-puan pergi jumpa doktor pakar cakap okey, ini kena makan macam ni, kena ikut sebab ini untuk kesihatan tuan-puan. Sama juga dalam simpanan emas, ini untuk kesihatan kekayaan tuan-puan. Boleh okey, saya scroll lagi sekali. Dah 1 jam ni, bulan puasa kering pula tekak kan. Ni nak raya ni, tolong komen siapa dah buat persiapan raya. Saya tak ada persiapan lagi lah, baru duk kemas-kemas rumah. Semalam ada 3 meeting, so hari ni nak kemas-kemas lagi lah. Seronok lah malam tadi teman anak main bunga api kan. Okey, Puan Juraidah Madu kata dalam gap dah terlebih bajet gram. Dia dah terikut nak kumpul limited edition pula. Okey, alhamdulillah dah semakin mabuk emas. Okey, so Puan Rosi pun ada kat sini, Puan Charis, okey. Tuan Syahir terima kasih. Tuan Hasrul Arzami kata simpan emas kekal kekayaan, simpan duit susut saban tahun. Okey, betul. Bagi sesiapa yang main ASB dah lama, ada orang dia dah sampai tahap dia dah penuh dua-dua ASB. Dua-dua ASB tu maksud ASB dan ASB 2. Ramai orang tanya, penuh ASB maksudnya apa? Penuh ASB tu maksud dah penuh kota. ASB dia 200,000 kota dia. ASB 2 pun 200,000. Bila dah penuh dua-dua ni, selalu orang biar je peram, orang biar compound. Orang biar dia berkompang sendiri. Yang lebihan tu selalu penyimpan saya, dia orang buat apa? Setiap tahun ada je dapat je pulang dividen. Dividen tu dia orang keluar pokok, dia orang biar, dividen keluarkan beli emas, dividen keluarkan beli emas. Setiap tahun ulang-ulang. InsyaAllah boleh nampak hasil dia nanti. Okey, Puan Adibah kata tak ada siap apa-apa raya berdua dengan suami, samalah kita. Tak boleh jumpa ibu kan, tapi kita harap ini adalah yang terbaik untuk ibu kita lah, untuk kesihatan dia, sebab ibu bapa kita adalah warga emas. Puan Rosa Semai kata selamat hari raya, selamat hari raya juga kepada puan. So saya semua beli je. Senang kan kalau kat kampung jelah ada mak. Okey, so jadi saya pernah share emas limited edition saya yang dah patah COVID-19.
dia patah, tapi 1 gram dia tu, ni emas dia 1 gram ni, emas ni masih kekal bernilai tuan-puan. Walaupun ni dah rosak ke gelembung ke, kadang-kadang kita terima emas tu kan, masa public go hantar tu mungkin delivery tu panas kan, dalam parcel tu panas. Bila panas dia bengkak sikit ke plastik ni kan, tak ada masalah sebab emas tu kekal sama. Kadang-kadang kita terima emas tu dia ada bintik sikit kan, ada sedikit cala ke, tak ada masalah. Sebenarnya emas dalam setiap kondisi tidak ada masalah, termasuk emas tu dah jadi debu pun. Kalau emas tu debu pun tak ada masalah, sebab emas dia berdasarkan berat tuan-puan, dia bukan berdasarkan kondisi tu. Kalau emas tu ada titik sikit sini, tak ada masalah kalau berat dia selagi 1 gram. Contoh dia dah cala sikit tapi dia berat dia masih 1 gram, tak ada masalah. Duit kalau katakan RM20 ni kan, kalau dikoyak hilang nilai tau, koyak hilang nilai. Tapi emas patah 2 pun, kalau 1 gram dia masih 1 gram. Dia kondisi apa pun emas ni tak ada masalah. Kalau tuan-puan terima emas tu kan, dan dia dah tiba-tiba patah, tak payah risau, okey je. Tapi memanglah kita tak seronok lah emas kita tak cantik kan, macam saya ni kan. Tapi okey je, sebabnya kecuaian diri saya sendiri, dan kita tetap emas ni kekal bernilai. Emas ni tetap ada nilai dia, sebab emas berdasarkan beratnya. Okey, daripada Gelang Serai Singapura, Tuan Riza Hamdan, terima kasih daripada Singapura pun dengar saya, terima kasih sangat-sangat. Tuan Akif, terima kasih ilmu hari ini, Alhamdulillah, semoga dapat sesuatu. Besok nak cakap tajuk apa? Besok tak boleh, besok dengan lusa saya ada meeting pagi, saya akan masuk office. Hari Selasa, hari Rabu insyaAllah kita, Rabu dah raya, so tak tahulah, tak sempat lah kot Ebilah. InsyaAllah kita akan cuba cari, sebab MCO ni saya akan usahakan 7.45 pagi kita akan berjumpa, bersembang-sembang lah. Tujuan kita sembang adalah nombor 1 nak update tentang emas, nombor 2 nak update tentang isu semasa, isu-isu membawang ni kan, nombor 3 menjawab soalan tuan-puan, nombor 4 kalau ada update-update terkini yang menarik atau promosi-promosi terkini yang saya nak tuan-puan sebagai follower saya grab dulu, ambil dulu. So jadi itu saja mengenai simpanan emas. Tak ada rahsia besar, cuma konsisten buat je. Tak ada rahsia besar. Dalam keuangan tidak ada shortcut tuan-puan. Kalau tiba-tiba datang mana-mana sifu, mana-mana guru bagi shortcut sana sini, itu penipuan. Sebab saya pun pernah dulu, masa muda dulu saya pun pernah tertipu juga dalam satu pembelian hartanah. Sampai hari ini saya belajar sebenarnya dalam bidang apa pun tidak ada shortcut. Kita kena belajar daripada mula, kita kena konsisten sikit-sikit sampai kita berilmu. So jadi keywordnya adalah konsisten dan ilmu. Itu je, 2 tu saja, tak ada shortcut. Yang kata nak strategi apa, nak jual emas, nak pajak, nak beli lain, tak payah. Itu semua shortcut yang merisikokan kekayaan tuan-puan. Tuan-puan cuma fikir yang pertama jadi penyimpan dulu, simpan. Lepas tu dah faham, dah ada ilmu, baru jadi pelabur, dah cukup ilmu, jadi pendidik macam saya. InsyaAllah setakat tuan-puan nak dapat 50,000 sebulan tu, tak mustahil lah tuan-puan. Kalau tuan-puan nak dapat 2 kali ganda gaji pejabat, contoh gaji kat pejabat 3,000, kalau tuan-puan nak dapat 6,000 tu tak susah. Ramai orang dah buat. Orang duk tanya saya, habis Kak Lopa kalau dah kaya sangat kenapa masih makan gaji? Saya pun akan tinggalkan kerjaya saya pada bila-bila masa, insyaAllah. Tapi saya masih bekerja ni sebab minat saya sahaja. Kalau nak ikut pendapatan public go, sebenarnya saya tak perlu masuk pejabat. So jadi bila saya dah melalui pengalaman peribadi begitu, yang mana orang dalam bukan industri mungkin tak tahu, tapi saya dalam ramai kawan-kawan industri, dia orang tahu apa yang saya ada dan apa pencapaian saya bukan rahsia. Ini adalah open secret. So jadi bila saya melalui pengalaman ini, saya nak tuan-puan lalui pengalaman yang sama. Kalau para suami, kalau tuan-tuan betul-betul buat, mungkin tuan-tuan lepas ni berpeluang bagi nafkah kat isteri 5,000 sebulan. Ada suami dalam public gold, dalam industri public gold, bagi nafkah kat isteri 5,000 sebulan. Untuk isteri buat apa saja yang isteri suka. Ada tuan-puan. Manalah tahu. Kalau isteri-isteri pun, kalau contoh puan-puan nak belajar memula menjadi public go business owner, mungkin ini titik permulaan yang puan-puan boleh bantu meringankan beban suami. Sebab kita bila jadi isteri, kaya seorang tak seronok. Bila kita kaya, kita nak bantu pasangan kita supaya pasangan kita kaya juga, supaya keluarga kita aman, bahagia, sentosa, cukup semua. Itu ultimate goal dalam rumah tangga tuan-puan. Dia bila kita berumah tangga, tak ada istilah duit awak, duit saya. Sepatutnya dia kena ada sikap toleransi dan kongsi-mengongsi antara suami dan isteri. Jadi suami dan isteri manalah tahu kalau tuan-puan ambil tindakan hari ni, mengubah kehidupan tuan-puan, mengubah
plan persaraan tuan-puan. Sebab plan persaraan saya asal adalah untuk bersara pada usia 45. Hari ini usia 39, Alhamdulillah melalui Public Gold, saya sebenarnya dah boleh bersara. Orang-orang dalam industri tahu, ini open secret sebenarnya. Tapi saya masih bekerja kerana minat sahaja. Okey? So, jadi saya scroll untuk sebut 5 nama terakhir. Kalau boleh, bagi dealer-dealer, share FB Live ni supaya dapat memberikan ilmu dan menjadi rujukan kepada diri sendiri juga. Di masa depan kalau prospek tuan-puan, frontline tuan-puan tanya, tuan-puan dah ada jawapan. Tuan-puan cuma ulang je apa yang saya cakap. Kalau tuan-puan rasa, oh nak buatlah FB Live, saya buat FB Live. Sebenarnya saya tak perlu buat FB Live, tapi saya nak tunjuk contoh kepada anak-anak didik saya, sedangkan Kak Lopa yang busy separuh nyawa pun masih cari masa buat FB Live. Kenapa tuan-puan tak boleh buat? Jadi kalau tuan-puan rasa, susah lah nak buat FB Live, share FB Live saya, nanti depan cermin, tiru je sebiji-sebiji apa yang saya cakap. Jadi macam pita rakaman, rakam apa yang saya cakap, luahkan semula, buat FB Live sendiri. Mulakan dengan buat FB Live, set only me. Set only maksud diri sendiri je tengok. Diri sendiri cakap, diri sendiri tengok. Nak gelak pun gelak sendiri. Nanti dah yakin, open kepada friend. Biar friend tengok. Lepas tu dah yakin, open kepada public. Tak susah. Cuma tiru cakap sebiji-biji macam Kak Lopa cakap, dan anda dah berjaya buat FB Live. Alright? Boleh? Tak payahlah nak set up cantik latar belakang semua ni. Tak payah. Tak payah. Kita orang sibuk. Orang sibuk dia nak cepat saja. Dia nak tengok immediate result. Buat. Semua orang boleh buat. Okey, ni semua anak murid saya ni. Kak Charis, Kak Maziana, Puan Rosnah, Kak Rosifah, Syahir Gani ni kira anak angkat saya. Dia dalam tim lain tapi dia nak selalu duk tanya khabar saya. So kira anak angkat saya. Buat FB Live. Sebab ini cara paling cepat untuk kita berinteraksi, cara paling cepat untuk kita bercakap, cara paling cepat untuk kita jawab soalan. Kadang-kadang prospek tanya saya soalan, saya tak sempat, saya share link FB Live saya untuk bagi mereka jawapan. Dia orang pun tengok saya bercakap, lebih senang, lebih faham. Alright? So tak payah set up ni, tak payah fikir teknikal sangat. Kita orang sibuk. Orang sibuk dia tak fikir teknikal, dia cuma fikir nak sampai ke ilmu, buat kerja, itu je. Okey, dan ingat dalam perniagaan, dalam hidup, pilih circle. Kalau kita rasa follower kita, pembaca kita tak gembira, setiap kali kita tengok dia komen kita rasa annoying, block je lah. Tak payah buang masa lah. Block je lah. So Adi Basuki tanya buat FB Live personal FB dulu. Ya Adi Basuki, kalau dalam page belum ada konten, buat FB Live dekat personal FB dulu. Cakap-cakap. Cerita hari ni masak rendang apa-apa sambil selitkan dengan topik-topik update emas semua. So cerita topik-topik isu semasa. Buat FB Live. Puan Adibah ni pun anak murid saya. Buat FB Live. Sebab ini memudahkan engagement tuan-puan nak bercakap. Buat. Kalau Kak Lopa sempat buat sayang-sayang, you all semua pasti sempat buat. Mesti nak kena buat. Mesti nak kena bekerja. Kita nak dapat result lebih dari orang, kita kena bekerja lebih pada orang. Dan bina circle. Kalau kita tengok kita tak selesa dengan circle yang annoying kita tengok dia komen apa benda ni, kita tak selesa dengan dia, we just block. Hidup ni singkat. Hidup ni pendek. Hidup ni mudah sebenarnya. So jadi kita jangan nak buat susah, jangan nak buat complicated. Kalau kita rasa circle tu tak membahagiakan, kita block je lah. Kadang-kadang ada orang PM saya tanya, Kak Lopa kenapa saya dah tak boleh buka Facebook Kak Lopa? Saya jawab lah sebab saya block. Kenapa Kak Lopa block saya? Somehow saya tak suka awak. Dah lah saya block lah. Situ je lah. Tak ada sebab lah. You know, sometimes kita tak ada chemistry. Bukan sebab dia orang jahat ataupun sebab saya tak benci, tak. Tapi ada orang dia tidak ada chemistry. Cara tidak sama. Sikap tidak sama, mindset tidak sama, pemikiran tidak sama. Bila tak sama, block je lah. Jangan buang masa. Sebab apa? Kita kena move sangat cepat. Anak-anak murid saya tolong dengar. Kak Lopa selalu cakap, move sangat cepat. Jangan simpan emosi lama. Tak selesa block, tak selesa block. Move cepat nak cepat. Alright, boleh sayang-sayang semua. Okey, itu saja hari ni. Hari ni ada masa kan, hari Ahad kan. Hari ni pun tak payah masak tengah hari, mak-mak kan. So buat FB Live hari ni cakap. Cakap nanti tag saya. Tag je. Ya, Sid Putra cakap, Sid Putra Khairi kata bagus Sid kalau block je Tok Sid. Betul. Kadang-kadang ada orang ni, we can't even repair them. We can't even, tak boleh nak repair dah. Dia memang tak suka kita. Macam mana kita buat? Kita dah minta maaf, kita dah explain, kita dah bagi tahu ini adalah stand kita. Kalau tuan ada pandangan lain itu terpulang. Dia tak boleh terima, dia nak kita ikut dia. Block. Sebab ada orang tak boleh di-repair. Dia just cuma nak bully kita. Kalau orang nak bully kita, block. Jangan buang masa tuan-puan. Hidup ni singkat. Kita fokus orang yang suka kita. Kak Lopa selalu cakap kat Malaysia ada 32 juta rakyat Malaysia. Kalau 1 juta tak suka, is okay. Ada lagi 31 juta yang suka. Fokus kepada 31 juta. Jangan fokus pada 1 juta. Yang 1 juta block. Dia nak cakap apa belakang kita, itu hal dia dengan Tuhan. Tapi kita ingat sendiri, kita maafkan dia. Itu je.
Kita maafkan dia. Sebab apa? Sebab kita pun banyak dosa. Kita tak nak dekat akhirat nanti kita banyak nak sangkut kan, dekat akhirat nak menjawab sebab ada simpan dendam orang. No. Kak Lopa simple. Kak Lopa maafkan semua orang, tapi Kak Lopa tak suka, Kak Lopa block. Tak mau cakap banyak sebab sibuk. Satu, sebab sibuk. Nombor dua, ada orang dia just born to bully ada. Dia cuma nak bully kita. Dia cuma nak ulang-ulang kesilapan dan kelemahan kita berkali-kali. No matter kita buat minta maaf macam mana sekalipun, dia just hate us. They just don't like us. Dia tak suka kita. He just hate you. Bila dia dah tak suka kita, kita block tu untuk kebahagiaan dia dan untuk kebahagiaan kita. Itu je. Block. Bergerak bercepat. Ni orang tengah bercakap macam mana nak menjana income 100,000 sebulan, 200,000 sebulan. Ada dalam G100 income 200,000 lebih sebulan, tuan-puan. Income 200,000 lebih sebulan. Kita masih nak fikir orang-orang yang toksik. Tak payahlah. Banyak lagi hal-hal lebih penting. So tolong buat anak-anak murid Kak Lopa ni. Sayang-sayang semua, akak cakap ni sebab sayangkan anda semua. Nak you all semua berfikir dalam circle yang betul, berfikir dalam corak yang betul, fokus apa yang penting dalam hidup kita. Sejuta orang suka, sejuta orang benci pun tidak mengubah apa-apa. Sebab akhirnya hidup kita bersama-sama keluarga kita. Kita ada anak-anak yang sayang kita. Kita ada suami pasangan yang sayang kita. Kita ada jiran-jiran yang baik. Kita ada kucing yang sayang kita. Kita ada kambing yang kita bela. Kita ada emas-emas yang bila kita pegang menggembirakan kita. Bila kita ada koleksi ni kalau kita stres, kita tengok koleksi kita ni menggembirakan kita. Kita tengok koleksi kita ni, kita rasa seronoknya, gembiranya tengok koleksi emas ni. So, kita ada banyak sebab untuk gembira. Jangan fokus toksik. Fokus benda-benda yang positif. Sebab apa? Kebahagiaan itu adalah pilihan, sayang-sayang. Jangan. Tak suka blok. Itu je dia nak. Lepas tu dia nak moyan dekat wall. Dia kata kena blok dengan Kak Lopa ke. Itu pilihan dia. Ada orang tanya saya, habis tu Kak, nanti akak tak tahu dia burukkan akak. Lepas tu follower lain ikut dia, terpulang. Sebab follower saya percaya semuanya dewasa. Kalau you all rasa Kak Lopa ni menyusahkan hidup you all, it's okay. Ikutlah orang tu. Macam Kak Lopa simple. Kita cuma nak fokus move. Semua orang buat salah, dah minta maaf, cukup. Tak payah nak lebih-lebih. Sebab kita ni semua akan menjawab dekat akhirat, bukan dekat dunia. Saya tak ada masa untuk semua tu. Jadi bagi saya, sedangkan Dato' Alif tu beratus-ratus juta orang duk kecam dia, tapi dia bahagia je buat bisnes dia, kaya je dia. Sebab dia ada family, dia ada suami, dia ada isteri dia ada anak dia ada ibu dia yang sayang dia. Itu dah cukup, tuan-puan. Kak Charis ada anak-anak yang sayang Kak Charis, ada suami yang setia dengan Kak Charis. Itu dah cukup. Kalau sesiapa nak condemn Ebilah tak cantik, Ebilah tak bagus, itu dia orang punya masalah. Tuan-puan punya masalah adalah selagi tuan-puan tidak menyusahkan hidup orang, selagi tuan-puan tidak mengambil hak sesiapa, buat saja apa yang tuan-puan rasa betul. Remove. Sebab kita kena bergerak ke depan. Kalau follower pun rasa nak ikut sebelah sana, terpulang. Sebab stand saya tidak mahu memburukkan sesiapa. Saya tidak sempurna, saya percaya semua orang tidak sempurna. Bagi saya, kita buat salah, kita minta maaf dah. Tak payah nak lebih-lebih. Dan lebih kenapa? Nak bully orang. You just born to be a cyber bully. Kalau anda dilahirkan untuk jadi cyber bully, itu pilihan anda. So jangan salahkan kita kalau kena block whatsoever. Boleh sebab hidup ni singkat, kita kena bahagia. Kita tak mau nak fokus benda-benda yang tidak penting dalam hidup ni. Kita nak tengah cakap ni macam mana nak menjana income, passive income minimum 50,000 hingga 100,000, malah ada yang menjana 250,000, hampir 300,000 sebulan melalui public gold. Ada tuan-puan. Orang ni hidup lagi pun. Ada dan hidup. Dalam rangkaian G100 kita tahu siapa orang tu. Dan kenapa kita nak buang masa dengan benda-benda yang negatif? Ya Allah, jadi membebel pula kan. Okey, ada lagi soalan. So jadi yang tadi soalan tu yang pasal toksik tu, no, tak mau. Dan yang penting jangan cakap buruk tentang orang. Biar orang cakap apa tentang kita, itu dia orang punya pilihan, itu dia orang punya hak. Hak kita adalah memberi kemaafan. Itu je, memberi kemaafan, maafkan, block. Supaya dia bahagia. Bila kita block dia tu, sebenarnya kita membuat courtesy, membuat kebaikan kepada dia supaya dia tidak terus membuat dosa. Lepas tu dia nak meroyan dekat wall dia nak cakap belakang tentang kita, itu pun pilihan dia. Follower boleh memilih. Kalau nak stay dengan Kak Lopa, stay. Kalau tak nak pun tak boleh nak halang. Itu je. Walaupun tak nak stay dengan saya tetap doakan tuan-puan bahagia, kaya. Sebab akhirnya lagi adalah anak-anak, suami kita, kucing kita, emas kita, koleksi emas kita, Dina kita, emas kita, gold bar kita, Dina kita, ada dengan kita.
Alright, ada dengan kita. So, ini yang membahagiakan kita, bukan sesiapa dekat luar. Alright. So, drag, okay? Selamat Hari Raya semua. So, saya tahu saya banyak kesilapan, saya banyak kelemahan, saya banyak keburukan, saya tidak sempurna, saya tidak orang kata bukanlah maksum, saya banyak dosa. So, jadi sempena Aidilfitri ni, saya nak minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Mohon halalkan lebih kurang. Kalau ada saya terhutang walaupun 10 sen, walaupun RM1, bagi tahu, saya akan bayar. Kadang-kadang kan duk jual beli mah, alamak tertinggal RM1, dah cepat-cepat bagi nombor akaun, nanti kat lupa-lupa. Kadang-kadang lupa tuan-puan, RM1, RM2 ni tolong bagi tahu, kita pulangkan. Tim saya akan pulangkan, sebab kita tak nak dalam bisnes walaupun RM1 nampak kecil, tapi dalam bisnes kita nak ada keberkatan, kita tak nak ambil hak orang walaupun RM1, walaupun 1 sen. So, jadi kalau ada terhutang ke apa, bagi tahu, nanti saya akan minta tim semak dan tim akan buat pemulangan baki-baki tersebut lah. Minggu lepas ada seorang terhutang RM1.50. 2 hari lupa, 2 hari dah lupa. Hari ketiga tim bagi tahu, Kak lupa ada RM1.50 ni lebih. Alamak, ini duit rakan tadi. Saya tanya rakan, kenapa tak bagi tahu? Dia kata, lah Kak, RM1.50 tak boleh. Walaupun RM1.50, saya tak nak RM1.50 ni menjadi sebab saya tak boleh masuk syurga, tuan-puan. Benda ni besar. Kita nak masuk syurga, dah banyak kebaikan, Allah dah suka kita nak masuk syurga, tiba-tiba malaikat stop cakap tak boleh masuk sebab ada hutang orang tak bayar RM1.50. Naya sangat, tuan-puan. So, tolong kalau ada hutang apa-apa, tak mau halalkan, tak mau halalkan, bagi tahu, nanti saya akan bayar. Sebab memang ada kadang-kadang RM1, RM2 macam tu lah, dia kurang lah daripada RM5. Kalau RM5 lebih kita record, kalau RM1 ni kita tak apa, nanti ingat. So, jadi lupa kat situ, kelemahan daripada pihak tim saya, kita cuba perbaiki. Saya bagi tahu tim perbaiki. Jangan kerana RM1, kerana 50 sen kat lupa tak boleh masuk syurga. Takutnya, tuan-puan, takut saya takut. Okay? So, jadi salam sayang semua, tolong buat benda yang bermanfaat hari ni. Tanya diri, apa yang kita buat hari ni yang memberikan manfaat kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Sebab apa? Semua yang kita buat ni akan dinilai nanti, bukan manusia. Manusia tak suka kita, dia tak suka selama-lamanya. Allah, kalau dia tak suka kita hari ni, kita bertaubat, kita buat baik, esok Allah suka kita, kita mungkin berpeluang untuk masuk syurga juga. Okay? So, salam sayang semua. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi nanti ya. Tak tahu bila, tapi nanti saya akan arrange masa untuk jumpa kawan-kawan semua. Assalamualaikum.